A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid, sihat? Okey. Alhamdulillah minggu lepas kita dah berjaya bersama-sama belajar melalui Google Meet kan secara atas talian. Jadi hari ini kita akan adakan secara offline. Okey, bahasa Melayu tahun 3 kita berada di unit baru iaitu unit 8, rekreasi selamat. Apa itu rekreasi Ada yang tahu apa itu rekreasi? Tak apa. Tajuk kita hari ni adalah memanjat tembok tiruan. Tembok tiruan. Tembok pun ada tiruan Cikgu pasti ada di kalangan daripada kamu semua yang mengetahui apakah itu tembok tiruan. Jadi, mari kita bersama-sama belajar bersama Cikgu Fikri. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, jadi objektif ni maksudnya lepas awak habis belajar kelas cikgu ni, apa yang awak akan dapat? Okey, jadi lepas habis je kelas ni, insya-Allah awak semua akan dapat membaca dan memahami idea utama dan idea sampingan pada teks. Okey, maksudnya kat sini apa awak nampak? Ada idea utama dan idea sampingan. Apa itu idea utama dan apa itu idea sampingan? Okey, jadi itulah yang cikgu akan ajar awak pada hari ini. Okey, mari kita tengok seterusnya. Tadi awak dah tertanya-tanya kan, apa itu idea utama dan apa itu idea sampingan. Idea utama ialah perkara atau maklumat yang paling penting yang terdapat di dalam petikan dan ditulis sebagai ayat pertama di dalam perenggan. Biasanya setiap satu perenggan terdapat satu idea utama. Okey, idea utama ni maksudnya macam apa yang awak nak sampaikan lah. Awak tulis surat dekat awak punya kawan, isi utama dia, itulah idea utama. Apa yang awak nak sampaikan? Contoh awak nak ajak dia pergi berkemah. Jadi mengajak rakan pergi berkemah tu adalah isi utama awak. Jadi isi utama ni biasanya dimulakan pada awal ayat atau awal perenggan. Maksudnya dekat awal-awal perenggan tu kita sampaikan isi utama dia. Dan juga setiap satu perenggan hanya ada satu sahaja. Kebiasaannya hanya satu sahaja idea utama dia. Maksudnya kalau awak buat ayat satu perenggan, lebih baik kalau awak gunakan satu sahaja idea utama. Faham? Ke ada yang tak faham? Okey, tak apa. Mari kita pergi tengok idea sampingan pula. Idea sampingan pula ialah idea yang menyokong idea utama. Maksudnya dia menyokong idea utama awak tadi. Biasanya ia terletak selepas idea utama. Idea sampingan juga bukan sahaja menghuraikan idea utama tetapi juga memberi contoh kesan dan juga akibat. Contohnya kat sini dia cakap biasanya dia terletak lepas idea utama. Idea utama awak tadi mengajak rakan pergi berkemah. Jadi kat sini dia kata idea sampingan ni berfungsi untuk menghuraikan ataupun memberi contoh ataupun memberi kesan. Huraikanlah berkemah di kawasan pergunungan, contohnya di bukit, di Gunung Kinabalu dan sebagainya. Maksudnya isi utama bermula pada awal ayat dan ayat seterusnya kebiasaannya adalah isi idea sampingan. Maksudnya idea sampingan memang selepas pada idea utama. Tak apa, mari kita tengok. Okay, awak semua boleh buka buku teks muka surat 48. Cikgu pasti awak semua sudah ada buku teks. Kalau tak ada, awak boleh pause dulu video cikgu ni. Awak boleh ambil buku teks dan awak baca. Okey, sebab hari ni awak semua perlu membaca, kemahiran membaca. Jadi cikgu harap sangat awak semua ikut cikgu baca ataupun awak sendiri baca buku teks surat 48. Okey. Tajuk kita hari ini adalah memanjat tembok tiruan. Apa tajuk kita? Memanjat tembok tiruan. Apa tu tembok tiruan? Okey, tembok tiruan tu kalau awak ada nampak orang yang panjat-panjat dinding tu. Yang ada warna-warni yang pakai tali tu panjat dinding. Itulah tembok tiruan. Jadi kalau awak nak tahu dengan lebih lanjut, mari kita baca teks ni sama-sama. Memanjat tembok tiruan. Awak semua baca jangan tipu cikgu. Cikgu harap sangat awak baca. Aktiviti memanjat tembok tiruan ialah aktiviti sukan lasak. Terdapat beberapa peringkat tembok tiruan.
peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang sukar untuk ahli sukan. Maksudnya panjat tembok tu ada yang mudah dan ada yang sukar. Kalau awak rasa mudah macam mana? Mestilah dalam keadaan yang tidak menegak lah. Mungkin condong mudah untuk kanak-kanak panjat rendah. Okay. Itu perenggan pertama. Perenggan kedua. Pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Cikgu ulang, dia kata pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai. Nampak? Perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Antara peralatan keselamatan yang diperlukan ialah tali keselamatan, topi keselamatan, tali abah-abah, penyangkut tali, kapur tangan, pelindung lutut dan alat kawalan tali. Okey. Dia ada tunjuk dekat bawah ni. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa tu tali abah-abah. Okey, tali abah-abah ni awak nampak ni. Yang kanan sekali ni. Ni cikgu guna pen, nampak cikgu bulat. Ni. Ni tali abah-abah tu. Fungsi dia adalah untuk menahan badan daripada terjatuh. Kita juga ada ni topi keselamatan. Okey, untuk melindungi keselamatan anggota badan. Ialah kalau jatuh ke apa, safety first. Betul, mengesatkan tangan menggunakan dia punya bedak ataupun produk yang diberikan lah. Sebab ada daripada kalangan kita yang tangan dia cepat berpeluh, betul tak? Ataupun tangan dia licin. Lagi-lagi kalau kita nak panjat tempat tinggi, lagilah kadang-kadang tu tangan kita tiba-tiba berpeluh. Jadi sangat kita perlukan bedak ataupun apa-apa yang kesat macam tepung untuk mengesatkan tangan kita supaya lekat. Sebab kita nak panjat dinding. Okey. Jadi perenggan 1 dah. Perenggan 2 dah. Kita sambung baca perenggan ketiga. Okey. Selain itu, pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan untuk memanjat tembok tiruan. Ingat tu, langkah keselamatan penting, tak kisah dekat mana-mana, yang penting adalah keselamatan. Pemanjat perlu memakai peralatan keselamatan. Di samping itu, aktiviti regangan perlu dilakukan oleh pemanjat untuk mengelakkan kecederaan otot. Pemanjat juga perlu mengikut arahan jurulatih supaya dapat memanjat dengan selamat. Okey. Kat sini, apa yang dia highlightkan? Apa yang dia cuba sampaikan tadi? Dia sampaikan kat sini, kita haruslah mematuhi keselamatan lah. Kita kena pastikan diri kita sentiasa dalam keadaan selamat, mematuhi peraturan yang dah ditetapkan. Dan juga yang paling penting, siapa sini yang suka sangat PJ? Sebelum kita bersukan, apa yang kita buat? Okey, pandai, betul? Kita akan membuat pemanasan, aktiviti regangan. Okey, macam yang kita selalu buat waktu PJ. Ini semua membantu supaya mengelakkan daripada berlakunya kecederaan otot. Sebab ni sukan lasak tau. Aktiviti apa yang lasak, sukan ke apa, yang paling penting adalah kita buat stretching, iaitu panas badan, regangan. Okey. Itu itu perenggan yang ketiga. Kita pergi ke perenggan seterusnya. Perenggan yang keempat. Ni keempat. Nampak cikgu tanda 4. Okey, ini 4. Terdapat beberapa faedah memanjat tembok tiruan. Aktiviti ini menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Aktiviti ini juga menyeronokkan dan boleh mengisi masa lapang. Siapa cakap panjat tembok ni tak ada manfaat? Nampak? Dia sendiri cakap terdapat beberapa faedah. Beberapa faedah. Apa tu? Menguji ketahanan mental dan juga fizikal. Okey, aktiviti ini juga menyeronokkan lah. Cikgu yakin ada di antara, tak tahulah, mungkin ada awak melihat kawan-kawan awak panjat ke apa ke, mungkin ada daripada keluarga awak ke, cikgu tak pasti. Tapi mungkin ada di kalangan awak semua ni yang dah pernah cuba. Kita tak tahu, sebab cikgu pun setakat ni belum pernah cuba lagi. InsyaAllah kalau ada kesempatan cikgu akan cuba. Aktiviti ni menarik. Okey,
Dan perenggan yang terakhir. Perenggan terakhir kita kenali sebagai penutup ataupun dia punya kesimpulan. Kesimpulan dia sikit je. Semasa berekreasi dan melakukan sebuah aktiviti, aspek keselamatan perlulah diutamakan. Okey. Kita tengok ni Kita tengok. Okay, kita padam balik. Ni highlight ni. Okey. Kita padam. Nampak tak? Cikgu nak highlightkan dekat perenggan 1. Tadi yang cikgu cakap habis je kita belajar dengan cikgu hari ni, insya-Allah kita dapat keluarkan isi idea utama dan idea sampingan. Okey, jadi macam kita cakap tadi, setiap perenggan hanya ada satu sahaja isi ataupun idea utama. Jadi mari kita tengok dan kita belajar macam mana cara untuk kita mengeluarkan idea utama yang terdapat di dalam teks tersebut. Okey. Perenggan 1. Okey, kita tengok dengan lebih rapat. Okey. Ini perenggan 1 Perenggan 1. Memanjat tembok tiruan. Aktiviti memanjat tembok tiruan ialah aktiviti sukan lasak. Okey, sebabkan ni adalah perenggan yang pertama, jadi macam cikgu cakap tadi. Cikgu cakap ayat pertama adalah idea utama. Tapi kat sini kenapa aktiviti memanjat tembok tiruan ni cikgu boleh cakap dia bukan idea utama? Sebab setiap daripada karangan ataupun ayat teks lah dimulakan dengan pengenalan ataupun pendahuluan. Okey, jadi yang pertama ni adalah ayat pendahuluan. Jadi tak kira, nampak dia ada tunjuk contoh. Perenggan 1 idea utama dia adalah yang berwarna biru ni. Terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Jadi perenggan pertama ni dia nak sampaikan yang terdapat pelbagai peringkat tembok tiruan. Jadi idea utama dia adalah ni, terdapat beberapa peringkat. Cikgu cakap tadi, idea sampingan mesti selepas idea utama. Jadi idea sampingan dia yang berwarna merah ni. Peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang suka untuk ahli sukan. Okey, jadi kat sini nanti cikgu akan bagi latihan untuk awak keluarkan. Jadi macam ni. Awak kena keluarkan idea utama dengan idea sampingan. Okey. Kita cuba tengok perenggan yang kedua. Okey, kita baca sama-sama Pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Okey, ni ayat pertama dia. Antara peralatan keselamatan yang diperlukan ialah tali keselamatan, topi keselamatan, tali abah-abah, penyangkut tali, kapur tangan, pelindung lutut dan alat kawalan tali. Jadi, idea utama dia yang mana? Macam cikgu cakap, idea utama adalah ayat yang pertama. Jadi ayat pertama dia nampak warna biru. Betul lah maksudnya. Maksudnya betul lah. Betul lah, ni adalah isi dia. Isi utama, idea utama. Idea utama dia, pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Okey. Kita tengok. Ayat seterusnya, antara peralatan keselamatan yang perlu, ni adalah isi sampingan. Idea sampingan. Tapi kalau awak tengok betul-betul slide yang cikgu tunjuk ni. Kenapa start daripada merah ni tak ambil, kenapa antara ni tidak dimerahkan? Kan cikgu cakap idea sampingan warna merah, antara tu tak. Kenapa tak? Sebab ingat penanda wacana atau apa-apa selain daripada ayat tidak dikira sebagai idea sampingan. Okey, kalau ada penanda wacana macam ni dia tidak dikira sebagai idea sampingan. Jadi idea sampingan dia awak terus ambil isi dia. Ambil isi dia terus. Peralatan keselamatan yang diperlukan ialah tali keselamatan, topi keselamatan, tali abah-abah. Nampak? Contoh faham? Tak apa, kita pergi ke perenggan yang ketiga. Kita ada 5 kan? Kat sini awak nampak tak? Dia dah tak ada warna. Maksudnya dia nak kita cari sendiri. Oh, no. Tapi dia dah dibagi jawapan untuk idea sampingan. Idea sampingan dia, pemanjat perlu memakai peralatan keselamatan, aktiviti ragangan perlu dilakukan untuk mengurangkan kecedaran otot. Agak-agak awak yang mana idea utama dia? Ni selain itu, pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan untuk memanjat tembok tiruan. Okey, betul.
Macam cikgu cakap, idea utama mestilah ayat yang pertama. Kau cari perenggan pertama lah. Untuk perenggan ni, ayat pertama dia adalah idea utama. Jadi selain itu ni kita kena ambil tak selain itu ni? Selain itu ni kita tak perlu ambil. Macam cikgu cakap, segala penanda wacana tidak perlu kita masukkan pada jawapan. Just kita ambil je ni. Kita ambil daripada sini. Pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan untuk memanjat tembok tiruan. Okey, faham Tengok, lepas pada ayat tu adalah idea sampingan. Ni, idea sampingan ni. Betul tak? Bawah ni betul. Idea sampingan tak semestinya satu ayat je tau. Tak kisahlah berapa banyak isi selepas daripada daripada idea utama, itu merupakan idea sampingan. Tengok macam ni ada dua idea sampingan. Aktiviti dagangan perlu dilakukan oleh pemanjat untuk mengelakkan kecederaan otot. Okay. Lagi, yang ketiga ni pun boleh. Pemanjat juga perlu mengikut arahan jurulatih supaya dapat memanjat dengan selamat. Okey. Kita pergi kepada perenggan seterusnya. Sudah. Perenggan seterusnya dia tak bagi kita langsung. Jadi boleh tak agak-agaknya? Tak apa. Cikgu rasa awak boleh. Jadi kita baca dulu teks tu. Terdapat beberapa faedah memanjat tembok tiruan. Aktiviti ini menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Aktiviti ini juga menyeronokkan dan boleh mengisi masa lapang. Okey, macam cikgu cakap, idea utama adalah ayat yang pertama. Jadi, idea utama dia adalah terdapat beberapa faedah memanjat tembok tiruan. Senang. Ayat pertama ni. Ayat pertama ni adalah yang pertama ni adalah idea utama. Idea utama, ayat pertama. Idea utama, ayat pertama. Macam seterusnya. Idea sampingan. Idea sampingan ni selepas daripada idea utama. Jadi, aktiviti ini menguji ketahanan mental dan juga fizikal seseorang. Aktiviti ini juga menyeronokkan dan boleh mengisi masa lapang. Itu pun boleh. Jadi kat sini ada dua idea sampingan. Okey. Perenggan yang terakhir iaitu perenggan kelima. Boleh ke kita gunakan? Okey. Tidak sama sekali. Bila perenggan kelima yang bawah ni. Perenggan kelima ini adalah perenggan terakhir. Perenggan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan kita tak akan letakkan idea utama atau idea sampingan. Jadi tak ada idea dalam penutup atau kesimpulan. Okey, jadi faham Jadi cikgu harap setakat ni awak semua dapat apa yang cikgu ajar. Cikgu akan bagi latihan untuk awak cuba jawab dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Untuk awak cuba mengeluarkan idea utama dan juga idea sampingan. Kalau boleh, sebarang masalah, sebarang persoalan, awak boleh terus hubungi cikgu. Okey, cikgu rasa sampai sini je kelas kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjawab soalan. Bye-bye. Okey, bye-bye.